Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana walana daiman ya arhamar rahimin. Saudara pengurusi majlis yang saya hormati, Tuan Nazir Masjid Al-Hasanah, dan khususnya kepada ahli jawatankuasa masjid, dan khususnya kepada imam, kepada Bilal, dan khususnya kepada ahli jemaah masjid, dan khususnya kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita meneruskan agenda amalan yang baik, amalan yang soleh. Tadi kita telah melakukan ibadat sembahyang subuh secara berjamaah. Kita dapat berwirid, kita dapat berzikir, kita dapat berdoa, kita mengerjakan sembahyang sunat fajar, dan saya yakin ramai di kalangan kita yang telah melakukan amal-amal yang baik seperti sembahyang tahajud, witir dan sebagainya. Kita bersyukur di atas nikmat yang begitu besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendoakan supaya kita beristiqamah, kita sentiasa berada di atas jalan itu, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ni membabitkan amal soleh ni dia berkait dengan satu perkara, iaitulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu sekali lagi kita bersyukur kerana kita memiliki keimanan dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang Islam. Nikmat yang sangat-sangat besar yang tidak boleh ditandingi dengan nikmat-nikmat yang lain. Kerana dengan nikmat iman dan nikmat Islam itulah yang menyebabkan seseorang itu selamat di dunia dan di akhirat, yang kita sentiasa abadikan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita abadikan dalam doa itu. Kita minta dengan Allah supaya kita mendapat hasanah di dunia, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan tidak ada yang membawa kebaikan dunia dan akhirat itu, tidak ada yang membawa hasanah di dunia dan akhirat itu melainkan dengan agama Islam, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu kita bersyukur sekali lagi, banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat tersebut. Dan nikmat tersebut adalah nikmat yang terpilih. Iman dan Islam ni adalah terpilih, Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala lah yang beri petunjuk kepada kita. Sebagaimana juga Allah Ta'ala boleh menjadikan seorang itu tidak mendapat petunjuk. Jadi sebab tu saya katakan kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat itu. Walaupun ada orang yang ada hubungan darah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Tuhan tak bagi petunjuk. Ada orang yang mempunyai kelebihan lain, antaranya dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat melihat rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Tuhan tak jadikan dia beriman. Tuhan tak pilih dia. Jadi sebab tu kita bersyukur sangat. Kita ni tidak ada pertalian darah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bukanlah sempat melihat Nabi Muhammad SAW, tak pernah dengar pun suara Nabi Muhammad SAW. Yang kita dengarnya hadis-hadis, kadang-kadang hadis tu lemah, kadang-kadang hadis sahih dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang beriman. Masya Allah.
Itu kena syukur sungguh. Saya teringat kepada peristiwa yang berlaku kepada seorang lelaki yang sangat baik hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sentiasa sebutkan perkara ni dalam ceramah-ceramah saya. Ada seorang lelaki nama dia Amru bin Hisham. Dia ni adalah seorang yang kaya, seorang yang berharta. Dan dia ni sempat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pernah ada jasa dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Amru bin Hisham. Dan dia ni seorang yang cerdik. Cerdik sangat. Jadi sebab tu dalam masyarakat jahiliah orang panggil Amru bin Hisham ni, orang tak panggil Amru bin Hisham, orang panggil Abul Hakam. Bapa kepada bijak sana, bapa bijak sana. Makna dia orang pandai sangat. Apa-apa masalah akan dirojok kepada dia, salah seorang lah, salah seorangnya akan dirojok pada dia. Sebab dia bijak buat keputusan, bijak meneliti isu-isu dan juga kes-kes. Kalau kita kat kes mahkamah apa semua, dia boleh jadi hakim, bijak. Ni Amru bin Hisham, orang panggil dia Abul Hakam. Dan dia pernah berjasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan keluar rumah. Masa itu Rasulullah SAW masih lagi kanak-kanak. Masa nak balik ke rumah itu Rasulullah SAW tak berjumpa jalan. Biasalah orang kata kanak-kanak kan. Rasulullah SAW pun tertakluk kepada undang-undang manusia, kanak-kanak. Maka bila nak balik ke rumah tak sempat, tak tahu mana jalan. Nak balik rumah datuknya Abdul Muttalib. Tiba-tiba Amru bin Hisham ni dia tengok Nabi Muhammad SAW kesusahan begitu. Budak ni cucu kepada Abdul Muttalib ni, lalu dia tolong tunjukkan jalan ni balik rumah, jalan ini. Baik dia. Lalu Rasulullah SAW pun dapatlah balik ke rumah dengan selamatnya, dengan pertolongan orang tadi yang tunjukkan jalan. Ini Amru bin Hisham, jasa dia sungguh ada pada Nabi Muhammad SAW. Dah lah kaya, dah lah bijak, baik juga, baiklah kalau macam tu baiklah tu. Tapi apabila Nabi Muhammad SAW berdakwah, dia tak boleh terima dakwah Nabi. Dia menentang Nabi sehebat-hebatnya. Bijak sangat dia tu, tak dapat nak meneka kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bijak dah tu. Jadi sebab itu, oleh kerana dia tu bijak, dia cerdik, tetapi tak dapat teka benda kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tak dapat kesan, mengesan ke dakwah Nabi Muhammad SAW, kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Amru bin Hisham dipanggil sebagai Abu Jahal. Tu yang Abu Jahal tu. Bukan nama dia Abu Jahal, nama dia Amru bin Hisham. Jadi sebab tu saudara-saudari, kalau saudara-saudari tengok dalam satu kitab, nama dia Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang dikarang oleh Imam Qurtubi. Ketika menceritakan, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tersebut menceritakan ayat Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Ketika Nabi Muhammad SAW sesat, maka Allah Ta'ala beri tunjuk jalan kepada Nabi Muhammad SAW. Sesat macam mana tu? Bukanlah sesat apa nama ni, sesat agama ni. Nabi Muhammad SAW tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tidak ada pedoman, lalu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, turunkan wahyu. Itu maksudnya. Bukan sesat macam orang kafir tu, tidaklah. Ada ulama yang disebutkan oleh Imam Qurtubi yang saya sebutkan tadi, dia mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Allah Ta'ala mendapati kamu sesat, fahada, lalu dia tunjuk jalan. Maksudnya peristiwa tadi, peristiwa Abu Jahal tolong Nabi Muhammad SAW yang sesat jalan masa kecil, lalu ditunjuk oleh Abu Jahal jalan tadi. Bukan tunjuk jalan Islam, tunjuk jalan ke rumah datuknya Abdul Muttalib. Maknanya nak ceritanya, dia abadikan cerita tadi, sehingga dalam Quran pun cerita, mengiktiraf apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Tapi dia tak beriman.
Bila tak beriman, maka ini saya katakan nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah terpilih. Apa yang kurang pada Abu Jahal ni? Dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dapat melihat muka wajah Nabi Muhammad SAW. Dia dapat melihat, orang panggil, mendengar suara Nabi. Kita ni dengar hadis, tu pun kadang-kadang hadis tu dhaif, kadang-kadang hadis lemah. Dia tidak ada lemah tak lemah lah. Dia dengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda itu dan ini. Masya Allah, Tuhan bagi kat dia. Tapi Tuhan tak pilih dia menjadi orang yang beriman, menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya kata tadi, ini adalah nikmat terpilih, nikmat iman dan nikmat Islam yang terpilih. Jadi sebab tu mulut kita ni janganlah sentiasa, hendaklah sentiasa berkata alhamdulillah di atas nikmat iman dan nikmat Islam ini. Jadi sebab tu setiap kali lepas sembahyang kita akan sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali juga, dan Allahu Akbar 33 kali juga. Di antara nikmat yang sentiasa masuk dalam minda kita ketika kita menyebut alhamdulillah lah, nikmat iman dan nikmat Islam. Ada seorang lelaki nama dia Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Abdul Manaf bin Abdul Muttalib ni orang lain pula ni, bukan orang tadi. Abdul Manaf bin Abdul Muttalib ni, kalau sebut Abdul Manaf bin Abdul Muttalib, cuba saudara-saudari tengok nama ayah Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Makna dia Abdul Manaf bin Abdul Muttalib ni adalah adik-beradik dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa Abdullah bin Abdul Muttalib? Bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Dia adalah adik-beradik kepada adik-beradik seibu sebapa dengan siapa nama, dengan Abdullah, iaitu ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seibu sebapa. Dan dia juga yang membela Nabi Muhammad SAW sejak daripada umur 8 tahun. Dan dia ni ada seorang anak sulung dia, yang lelaki nama dia Talib. Sebab tu Abdul Manaf ni dikenali sebagai Abu Talib. Nama dia Abdul Manaf, bukan nama dia Abu Talib. Abu Talib lah yang kita dengar, Abu Talib itulah nama sebenarnya Abdul Manaf. Oleh kerana anak sulung dia Talib, maka orang panggil Abu Talib, ayah kepada si Talib. Maka kita pun sebut nama dia Abu Talib, Abu Talib sampai sekarang. Nama dia sebenarnya lain. Begitu. Bayangkan saudara-saudari, orang ini, bapa saudara Nabi ni adalah orang yang membela Nabi sampailah Rasulullah SAW, sampai Nabi berkahwin, sampai Nabi bekerja. Dialah orang panggil mengasuh Nabi cara bekerja, membawa Nabi Muhammad SAW ke Syam, belajar berniaga, sampai Nabi Muhammad SAW berdikari, sehinggalah Nabi Muhammad SAW kahwin. Dialah di antara yang pergi meminang Khadijah untuk Rasulullah SAW. Rombongan bapa saudara Nabi yang pergi pinang Khadijah untuk Rasulullah SAW. Ni Abu Talib. Banyak jasa dia daripada umur 8 tahun. Saudara-saudari, kita selalu dengar Khadijah isteri Nabi meminang Rasulullah SAW. Fakta tu salah tu. Sebenarnya yang meminang Khadijah ni adalah pihak Rasulullah SAW, iaitulah yang diketuai oleh bapa-bapa saudara Nabi Muhammad SAW, termasuklah Abu Talib. Rombongan meminang, biasalah tu rombongan meminang, bapa saudara, mak saudara dan sebagainya. Fakta sejarah yang kita baca hari ini tak berapa tepat. Tetapi sebelum daripada itu, sebelum daripada peminangan itu, Rasulullah SAW, Khadijah, Siti Khadijah yang menjadi isteri pada Rasulullah SAW, menawarkan diri untuk berkahwin dengan Rasulullah SAW. Itu yang betul. Dia bukan pinang, dia pergi tawarkan diri dia untuk berkahwin dengan Rasulullah SAW. Menawarkan diri itu dipanggil sebagai al-ardu. Boleh tak saya kahwin dengan awak sebab awak ni orang baik, saya pun nak tumpang sekali lah kebaikan tu. Itu dipanggil sebagai al-ardu. Itu bukan pinang. Itulah sebenarnya. Kita orang Melayu ni kita kata bahawa Siti Khadijah pergi pinang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah tu.
Bila Rasulullah SAW dah setuju, barulah rombongan Rasulullah SAW pergi pinang Khadijah. Rombongan orang lelaki ni dia pergi pinang orang perempuan. Orang perempuan boleh mempamerkan diri dia untuk berkahwin dengan seorang yang soleh. Itu disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Sehingga Imam Nawawi menyebutkan hukum dia sunat bagi mana-mana perempuan yang tengok orang yang soleh, yang dia nak tumpang kesolehan orang itu, menawarkan diri berkahwin dengan orang tu. Bukan pinang tu, itu menawarkan diri. Kadang-kadang kita silap fakta juga, ada juga tu, ada juga fakta-fakta. Jadi nak ceritanya Abu Talib ni banyak jasa dia. Sampai peringkat dia lah yang menguruskan Rasulullah SAW sampai Rasulullah berdikari. Masya Allah. Tapi Tuhan tak pilih dia menjadi orang beriman. Itu masalah. Bukan masalah lah, bukan masalah kita lah. Itu hikmah dia, ada hikmah di sebalik itu. Kita serah kepada Allah SWT. Bukan saya kata masalah apa ni, masalahnya istilah bahasa Melayu kita juga, itu masalah. Bukan masalah, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ni tak beriman, walaupun Rasulullah SAW mencuba sedaya upaya mengajar, bukan setakat mengajar. Qul la ilaha illallah wa hajju biha indaka wa hajju laka biha indallah yaumal qiyamah. Katakanlah, dia ajar terus, kata la ilaha illallah ni sebelum meninggal dunia ni, sebelum Abu Talib meninggal dunia, kata la ilaha illallah, aku akan berhujah bagi pihak kamu pada hari kiamat. Maknanya untuk mengeluarkan kamu daripada neraka kepada syurga. Katakanlah, bukan setakat ajar tu, makna dia mengajar, kata la ilaha illallah. Tapi akhirnya Abu Talib mengatakan, mulutnya yang terakhir, keluar daripada mulutnya terakhirlah, bal ala millati Abdul Muttalib, aku nak mati di atas agama Abdul Muttalib dan juga nenek moyang aku. Tak nak masuk Islam lah tu. Kemudian dia meninggal dunia. Sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu turunnya ayat. Ibnu Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wa Nihayah dikaitkan dengan ayat, turunnya ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah Ta'ala hanya boleh beri petunjuk. Kamu wahai Muhammad SAW tak boleh beri petunjuk kepada siapa walaupun kamu kasih pada orang tu. Tengok. Itulah saya nak sebutkan betapalah iman dan Islam ini adalah satu nikmat. Dan ada orang yang secara logiknya tak menasabah dia masuk Islam, tapi Tuhan bagi hidayah dekat dia. Kalau kita tengok Sayyidina Umar tu selalu kita sebut Sayyidina Umar, orang yang hebat, ahli syurga. Mana sabah dia tak masuk Islam? Kalau tengok pada tabiat dia, tengok pada akhlak dia, memang tak pernah sabah. Sehingga ada seorang sahabat Nabi kata apa? Lan yuslima Umar, lan yuslima Ibnul Khattab hatta yuslima Himarul Khattab. Apa maksud dia tu? Tidak akan beriman anak kepada Khattab. Umar lah, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan bin Khattab. Tidak akan beriman Umar bin Khattab sehinggalah keldai Khattab dulu yang beriman, barulah Umar boleh beriman. Keldai dulu. Makna dia anak Khattab tu tidak akan beriman sehingga keldai Khattab tu baru beriman, barulah. Makna mustahil boleh beriman orang macam ni dengan rekod yang sungguh buruk. Di antaranya membunuh anak perempuan hidup-hidup. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan dia ni kalau bahasa Kelantan kau panggil debek. Tak? Debek. Setiap tahun akan ada pertandingan gusti di antara orang Mekah dengan orang luar Mekah. Siapakah orang Mekah yang jadi wakil tu? Umar. Dia debek sungguh. Memang kalau gusti menang dia lah. Dengan tubuhnya yang tinggi, dengan misai dia. Jadi misai dia dalam kitab sebut dia kata apa? Idza fakkara fatala syaribahu. Apabila dia mikir dia akan pula misai dia. Kalau kita ni ada yang pusing-pusing misai tu, ikut Sayyidina Umar lah tu. Jadi misai dia tinggi, orang tengok dia lari takut dengan tubuhnya yang tangkas. Kalau dia nak naik kuda, dia hanya pegang telinga je kuda, kemudian dia akan melompat dekat kuda tu. Hebat. Kalau kita kena ada apa nama, panggil apa atas kuda dia panggil apa tak tahu.
Alat-alat dia lah dia panggil apa, saya tak tahu nama. Pelana, pelana, ada pelana. Dia tak payah pelana, dia pegang telinga je. Makna dia kuda tu boleh ikut, boleh ikut cakap dia tu. Pegang telinga je, degil-degil kuda tu dia boleh melompat macam tu je. Kehebatan Saidina Umar. Gedebel sungguh dia ni. Tetapi Tuhan bagi hidayah dekat dia, akhirnya masuk Islam. Orang pandang mustahil. Tu saya kata hidayah tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu saudara-saudari, kita hendaklah bersyukur ni, saya kata bersyukur. Dan macam mana cara kita bersyukur di atas nikmat iman Islam ini? Ialah dengan cara kita berusaha. Apa usaha kita? Kita kukuhkan dengan amal-amal yang soleh. Inilah sembahyang subuh berjemaah, sembahyang zuhur berjemaah, kita berwiri, kita berzikir, niat yang ikhlas, yang jujur, suka menolong orang, buat sesuatu perkara berdasarkan kepada syariat Allah. Yang halal kita buat, yang haram jangan buat. Itu cara tu, itulah yang boleh mengukuhkan iman kita. Di antara benda yang boleh mengganggu keimanan kita, inilah tajuk hari ni, hasad dengki. Minta maaf lah saya baru masuk tajuk. Hasad dengki ni yang di antara benda yang boleh menggugat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu hasad dengki ni baguslah, tajuk macam ni bagus. Dia, kita boleh bermuhasabah diri kita. Aku semayang, aku puasa, kenapa aku rasa tak berapa nikmat semayangku? Kenapa aku rasa tak berapa nikmat puasaku? Kemungkinan kita ada hasad dengki di antaranya lah. Jadi sebab tu apakah yang dikatakan hasad dengki? Imam Nawawi disebutkan dalam kitab dia Syarah Matan Arba'in. Kata-kata Imam Al-Ghazali dinukilkan dalam kitab tu. Kata-kata Imam Ghazali mendefinisikan apa itu dengki. Dan dengki itu rupa-rupanya, kata Imam Ghazali, seperti yang dinukilkan oleh Imam Nawawi tadi, ada 3 perkara. Kalau kita ada 3 perkara ni, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah SWT. Sebab dia dengki dah tu, masuk dalam dengki. 3 perkara, saudara-saudari. Apa yang 3 perkara tu? Yang dikatakan dengki itu ialah tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Iaitulah kita bercita-cita supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Itu yang dikatakan dengki. Ada 3 peringkat. 3-3 ni dengki. Siapa yang ada 3-3 ni kena bertaubat cepat-cepat. Sebab dia boleh mengganggu keimanan kita kepada Allah. Kita nak suburkan iman kita, kita nak kukuhkan iman kita tadi, Tuhan dah bagi kita ni hidayah ni, tiba-tiba kita ada dengki. Bahaya tu. Apakah yang dikatakan 3-3 ni? 3-3 ni kena ada, kena buang. Kalau tidak, kita kena ada, kita ada dengki. Yang pertamanya, kita ingin seseorang itu hilang nikmatnya dan kita dapat nikmat itu. Itu yang dikatakan dengki tu. Itu nombor 1. Saya tengok kepada si fulan, saya buat contoh lah. Saya tengok kepada seorang kawan saya, nama dia Ahmad. Dia seorang yang kaya. Lalu saya bercita-cita supaya hilang kekayaan dia, dan kekayaan tu boleh kepada saya. Tu dengki lah tu. Wal'ayyadzubillah. Saya buat contoh saya lah. Tu. Itu yang pertama. Kalau ada rasa macam tu, itu dengki. Yang kedua, tapi bukan harta benda sajalah, apa saja nikmat lah. Kadang-kadang bukan harta benda pun, benda-benda yang lain dan sebagainya. Yang kedua yang dikatakan dengki itu, iaitulah kita bercita-cita supaya nikmat seseorang itu hilang daripada dia. Kita dengki lah. Tetapi walaupun kita tak dapat, tak apalah. Tadi yang pertama tadi, bercita-cita nikmat tu hilang daripada seseorang dan nikmat tu boleh kat kita. Tetapi yang kedua ni, bercita-cita supaya nikmat tu hilang daripada seseorang, walaupun tak dapat kat kita, tak apalah, asal tak boleh kat dia, aku dengki. Tu. Nampak tak yang kedua ni beza dengan yang pertama tak? Yang pertama tu dia nak kat dia nikmat tu hilang daripada orang tu. Yang kedua, itu yang pertama. Yang keduanya, dia hilang nikmat daripada orang tersebut, dan walaupun nikmat tu tak boleh kat dia, tak apalah,
Biar sama-sama miskin, aku tak boleh tengok dia ni kaya umpamanya. Contohnya lah, biasanya orang Melayu ni sebut kaya ni, dengki tu dengan kekayaan lah. Saya buat contoh macam tu. Kalau ada yang kedua ni pun orang panggil dengki juga. Siapa-siapa yang ada kedua ni, dia kena bertaubat dan cari jalan supaya dia boleh bersih daripada perkara tersebut. Yang ketiga kata Imam Ghazali, yang dikatakan dengki itu ialah kita benci kepada orang yang dapat nikmat. Kita benci dekat dia sebab dapat nikmat tu, sebab dia dapat kekayaan, dia dapat kemajuan dalam perniagaan, dia dapat kejayaan itu dan ini. Kita benci kepada dia. Perasaan benci pada dia tu dia anggap sebagai satu dengki. 3 peringkat saudara-saudari. Mestilah yang pertama tu yang paling dengki, yang paling tinggilah kedudukan dia. Dan yang terakhir tu dengki yang paling rendah. Tapi semuanya dengki, semuanya adalah dosa, semuanya adalah tidak disukai oleh agama Islam. Itu 3 perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Sebelum kita pergi macam mana nak buangkan sifat dengki ni, kita tengok akibat dengki dulu. Apa akibat dengki ni saudara-saudari? Akibat dengki ni kita tengok 3 perkara asas. Sebenarnya banyak lagi, tapi kita sebut 3 perkara asas. Yang pertama, dia boleh mengganggu akidah. Ada juga dengki siapa boleh mengganggu akidah. Yang kedua, dia boleh mengganggu amalan. Dia tak ganggu akidah, tapi dia ganggu amalan kita, sama ada diterima oleh Allah ataupun tidak. Dan yang ketiga, dia mengganggu akhlak. Kadang-kadang dengan dengki kita menjadi akhlak yang buruk. Kita melakukan jenayah, mencuri, merompak ataupun sebagainya. Ini tiga perkara kesan dia. Kalau kita tengok pada yang pertama saudara-saudari, dengki kesan daripada yang pertama iaitu pada akidah. Contoh yang paling besar saudara-saudari, tak lain tak bukan Iblis, laknatullahi alaih. Iblis, dia kenapa dia kafir? Tengok ganggu akidah dia tu. Iblis ni jadi kafir. Bila kafir tu, akidah dia rosak dah. Kenapa dia rosak akidah? Sebab 3 perkara saudara-saudari. Salah satunya dengki. 3 perkara tu al-inad, kerana dia ni degil. Tuhan suruh sujud pada Nabi Adam, dia degil. Dalam Quran kata aba wastakbara, aba. Perkataan aba, dia degil. Yang kedua, kenapa iblis ni tak sujud pada Nabi Adam, yang menyebabkan dia jadi kufur, jadi kafir selepas daripada tu, akibat daripada tu. Yang kedua ialah kerana istakbara, sombong. Batu kita kata aba wastakbara. Dan yang ketiga, ni yang kita tajuk itu ni, ialah kerana dengki. Ni disebutkan dalam Quran, iaitulah ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Apa saya nak sujud dekat dia? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan dia tu daripada tanah, jadikan saya daripada api. Api ni lebih tinggi martabat daripada tanah. Dia fikir dia lebih hebat lagi. Kenapa aku nak sujud pada orang ni? Dengki. 3 perkara yang menyebabkan iblis menjadi kafir, rosak akidah. Kerana yang pertama tadi inat, degil, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba tu degil. Yang kedua, sombong, istakbara dia panggil. Yang ketiga ialah hasad. 3 perkara ni yang menyebabkan rosaknya akidah iblis laknatullahi alaih. Walaupun sebelum daripada itu, iblis adalah hamba Allah yang paling taat, hamba Allah yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab tu saudara-saudari, buang dengki. Kita bimbang takut rosak akidah. Itu nombor 1 lah, tahap yang paling tinggi, dengki yang sampai rosak akidah. Saudara-saudari tengok tak zaman kita sekarang ni, kalau dengki pergi kat Tok Bomo siang, itu rosak akidah lah tu. Kerana nak jawatan, kerana nak suruh orang tu jangan naik, biar kita yang naik ke jawatan yang dikehendaki, maka kita pergi kat Tok Bomo siang.
Kita pergi dekat Tok Bomo tak semesti siam lah, malam pun tak apa. Tok Bomo mana-mana lah. Tok Bomo mana-mana. Yang kita pergi kat Tok Bomo itu, Tok Bomo yang menggunakan sihir dan sebagainya. Nah, ini berlaku, ini rosak akidah. Dengki yang boleh merosakkan akidah. Sebab tu kita kena bertaubat sungguh-sungguh daripada dengki ni. Jangan ada, kita kena buang perasaan tu, dengki tadi. Macam mana nak buang nanti saya sebut lah, saya cadangkan. Adalah beberapa tips dia yang perlu kita lakukan. Sampai peringkat kalau kita tengok di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki Yahudi, nama dia Labid Al-Asam. Dia dengki kepada Nabi Muhammad SAW sampai dia sihir Nabi Muhammad SAW. Itu yang kata Ibnu Qadhi Iyad, dia mengatakan Nabi Muhammad SAW harus terkena sihir walaupun tidak terkesan. Harus kena sihir tapi tidak terkesan. Nabi Muhammad dia boleh juga kena sihir tapi tak ada kesan apa-apa. Kita kalau kena, jaga-jaga. Sebab sihir itu adalah sejenis penyakit. Sebab tu Labid Al-Asam dia menyihir Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan dalam kitab ni, Tafsir Al-Jalalain ada disebut. Dan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan ikatan dia adalah 11. Dia ikat dengan sikat. Ada alat-alat sihir tadi, digunakan alat sihir tadi, dia ikat dengan 11 ikatan. Bukan senang tu. Kalau kita ni nak kena macam tu, bukan setakat gila lah. Tak tahu nak kata lah, boleh mati lah. Boleh mati, tak boleh kena ikat ni, digunakan syaitan lah. Tapi Nabi Muhammad SAW tak kesan apa-apa. Tapi walaupun tidak terkesan pada mentalnya, sebab Tuhan jaga, tapi Nabi Muhammad SAW apabila terkena sihir tadi, rasa tidak selesa. Tak selesa tu ada, rasa tak selesa. Jadi sebab tu dua malaikat turun daripada langit. Lalu dua-dua malaikat tu mengatakan innahu matbub. Pergi jumpa Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad tak selesa tadi. Lalu dia kata innahu matbub, orang ni kena sihir. Sebab itulah turunnya ayat Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Dua ayat. Bila turun ayat itu, kerana kisah itu, kisah sihir tadi, maka Nabi Muhammad SAW telah diturunkan dengan dua ayat. Dan Nabi Muhammad SAW membaca ayat tersebut, dua-dua ayat tadilah, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Sekali baca, terhurai satu ikatan sihir tadi, tercabut, selesai, alhamdulillah. Baca kali kedua, terhurai yang kedua, di sebelah ikatan. Nabi Muhammad SAW baca 11 kali. Kali ke-11 habis semua, ikatan sihir telah diputuskan ataupun telah dihabiskan. Itu yang, sebab tu kita ni kalau boleh setiap pagi, setiap petang, apa keadaan pun, kita jangan tinggal Qul 3 ni, baca 3 kali. Qul huwallahu ahad, itu 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, baca 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, baca 3 kali. Sambil-sambil bawa kenderaan pun tak apa, sambil-sambil bawa motor pun tak apa. Kalau boleh sambil-sambil kita jogging pun boleh nak baca. Tapi macam mana jogging nak baca tu, takut makhraj lain, tertukar makhraj ya. Bila jogging dah nafas jadi macam tu, nak baca Qul huwallah macam mana kan? Jangan lupa setiap pagi, setiap petang, jangan lupa baca 3 Qul ni, 3 kali. Dan inilah yang dianjurkan oleh Imam Hasan Al-Banna dalam kitab dia Majmu' Rasail. 3 kali. Qul huwallah 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Insya-Allah kita akan selamat daripada terkena sihir. Jangan niat itu saja, niat kerana Allah. Allah Taala berilah apa yang patut. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah terlepas daripada terkena sihir. Insya-Allah kalau kita buat macam tu. Kenapakah Labid Al-Asam ni dia buat macam tu? Sebab dengki lah, tak ada perkara lain. Saudara-saudari tahu dah, panjang kisah Labid Yahudi yang dengki kepada Nabi, yang menyihir Nabi tadi. Labid Al-Asam ni dia ada anak saudara dia, nama dia Talut. Talut ni dia bawa satu ajaran yang sekarang ni orang panggil Jabariyah. Jadi dengar tak perkataan Jabariyah?
Saya ingat kalau masjid ni ada orang mengajar apa, akidah mesti ada disebut perkataan Jabariyah. Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, aja dengar tak? Ini sesat, semua golongan sesat ni. Di antara yang sesat tu nama dia Jabariyah. Siapa yang mengasaskan Jabariyah? Anak saudara, anak kepada adik perempuan kepada penyihir Rasulullah yang nama dia Labid Al-Asam. Nama anak saudara tadi Talut. Anak saudara dia ni nama Talut telah menyebarkan ilmu sesat tadi, Jabariyah tadi, kepada anak muridnya yang terkenal. Salah seorang daripada anak murid dia lah Sam'an bin Iban, nama dia. Sam'an bin Iban sebarkan lagi ilmu ini sampailah kepada Ma'bad Al-Juhani, sampailah kepada anak murid dia ramai, sehinggalah lahirnya satu golongan sesat yang dipanggil sebagai Jabariyah. Tu saudara-saudari, bukan setakat dengki nak sihir Nabi Muhammad, dengki kepada umat Muhammad. Dengki pada umat Muhammad dah tu, dengki supaya umat Muhammad jadi sesat. Kita bawa satu ajaran sesat supaya menyesatkan mereka, nama dia Jabariyah. Tu kesan pada dengki. Rupa-rupanya dengki ni dia boleh bina empire. Boleh bina empire sebenarnya, empire pendengki. Nama golongan Jabariyah tadi. Apa makna Jabariyah, apakah aliran dia? Tu saya tak nak huraikan, panjang. Terlalu panjang apa makna Jabariyah, apa aliran dia. Tapi ini adalah salah satu daripada aliran sesat dalam yang timbul dalam masyarakat Islam. Punca daripada dengki kepada umat Muhammad dan asal usulnya daripada Labid tadi, dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu saya kata dengki boleh bina empire, boleh bina satu gerakan dengki. Dia boleh ada satu gerakan, boleh. Kalau kita biarkan, dia akan jadi parti dengki. Parti tu, parti masuk pilihan raya, parti dengki nama dia. Kalau kita biarkan dengki ni ada, tu bahaya sungguh dengki ni. Maka datang ni kalau ada pilihan raya, undi parti dengki ada orang keping, marilah kita dengki dan sebagainya. Tak ada perkara lain. Contohnya tak berlaku di Malaysia ni, bukan saya kata di Malaysia ni, saya buat contoh. Kalau dia biarkan dengki ni bahaya. Itu dari segi akidah. Dari segi sudut yang kedua, iaitulah dari segi sudut amalan. Dengki ni boleh menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semayang subuh berjemaah, kita berzikir, kita berdoa, tapi kuat sungguh kita dengki pada orang, maka dia boleh ganggu penerimaan amalan tersebut. Tuhan tak terima. Mana dalilnya? Dalilnya lah hadis Rasulullah SAW, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hutab. Iaitulah sesungguhnya dengki dia boleh memakan, boleh merosakkan segala amalan-amalan kita, sebagaimana api boleh menghanguskan kayu-kayu api. Kayu api itu boleh hangus, kita pasang api. Begitulah dengki boleh menghanguskan amalan kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahaya tu. Jadi kena buang dengki tu. Dan yang ketiga ialah dengki boleh merosakkan akhlak. Ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Umdah. Dia ada satu kitab tu nama dia Syarah Umdah. Dalam kitab tu menukilkan pandangan Imam Nawawi, mengatakan dengki menyebabkan berlakunya rompakan, boleh berlakunya kecurian, jenayah mencuri. Macam mana? Ni ceritanya. Saudara-saudari tahu tak apa hukum dia kalau saya ni ambil gelas daripada emas, saya letak air, saya minum, ataupun gelas dibuat daripada perak? Apa hukum dia? Haram. Tak. Allazi yashrabu min ina'il fiddah innama ya'kulu fi batnihi nar jahannam. Orang yang ambil gelas emas, gelas perak, letak air, minum, maka dia telah meminum api. Sebenarnya minum api neraka. Sebab apa? Islam mengharamkan, tak kira lelaki, tak kira perempuan, kita ambil bekas daripada yang dibuat bekas ataupun cawan ataupun apa-apa saja yang dibuat daripada emas ataupun perak, kita minum menggunakan gelas tersebut, hukumnya adalah haram. Cuba tengok dalam kitab Riyadhus Salihin ada sebut, dan syarah dia sekali Dalil Falihin, dia ada sebut perkara ni secara detail. Haram, tak boleh. Itu disebut dengan secara nas.
Dan apa hukumnya? Saya dalam rumah saya ada satu almari. Almari itu ada sudu dibuat daripada emas, daripada perak, ada bekas, ada mangkuk, ikutlah apa-apalah perhiasan daripada emas tuling, daripada perak. Apa hukum dia? Maka pendapat Al-Azhar dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukum dia adalah haram. Saya nak pamerkan, orang panggil apa sahaja, pameran ataupun perhiasan rumah yang dibuat daripada emas, haram hukum dia. Tadi minum daripada gelas emas perak haram, makan daripada emas, bekas emas dan perak haram, menggunakan sudu daripada emas dan perak haram. Kenapa haram? Kenapa Islam haramkan perkara tersebut? Di antara sebabnya ialah kerana takut berlakunya hasad dengki di kalangan manusia yang miskin. Allah, kita nak makan sesuap nasi, terpaksa kena minta sedekah orang miskin lah contohnya. Kita nak dapat sesuap nasi, terpaksa kena meminta-minta, terpaksa meminta belas kasihan daripada orang. Dia bukan nak makan nasi, emas tu letak sebagai perhiasan. Orang kaya ni, dia akan menimbulkan perasaan dengki. Imam Nawawi mengatakan, kenapa Allah Ta'ala mengharamkan itu semua? Sebab nak buang dengki tadilah. Daripada perasaan dengki tadi itulah yang timbulnya, orang ni tak boleh biar macam ni. Kita nak makan sesuap nasi tak boleh, dia senang je minum air dengan bekas mah, kita rompak dia. Tu kita curi, kita apa lagi, buatlah apa-apa pun boleh jadi kita bunuh dia. Kita bunuh. Apalah orang ni tidak ada perasaan langsung kena sedekah kat kita yang miskin ni. Gelas daripada emas kalau dia jual tu 10 orang miskin dia boleh tanggung. Umpamanya. Jadi sebab tu Islam haramkan perkara tu, sebab nak tutup pintu dengki di kalangan orang-orang miskin. Ini betul ni dalam kitab sebut, bukan saya reka-reka lah. Ini fakta yang disebutkan dalam kitab Syarah Umdah. Itulah saudara-saudari berhubung dengan dengki. Dan saya rekahkan lagi, saya rekahkan, tak nak ambil masa yang sedikit lagi masanya. Macam mana nak buang dengki ni? Nak buang dengki. Sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang contoh-contoh lain tu saya simpan dululah. Apa nama ni untuk saudara-saudari baca dalam buku. Dalam buku ada. Dalam buku mana-mana pun kalau kita baca bab hasad dengki dia akan sebut secara detail. Macam mana cara nak buang hasad dengki ni? Sebenarnya tadi tengok, dia boleh merosakkan akidah, dia boleh merosakkan amalan, penerimaan amalan, boleh merosakkan akhlak. Sebenarnya obat yang paling besar sekali ialah inilah apa ramai agak-agaknya ialah yang pertama sekali ialah kena suburkan perasaan redha kepada qada dan qadar. Itu yang kita kata yang dalam agama duk tekan sangat tu, beriman kepada qada dan qadar. Kenapalah Islam letakkan beriman kepada qada dan qadar? Setiap kali kita baca rukun iman mesti ada qada dan qadar. Kenapa qada dan qadar? Rupa-rupanya nak buang perasaan negatif dalam diri kita. Di antaranya perasaan dengki. Itu sebenarnya. Itu hikmahnya. Kenapa ya Allah Ta'ala suruh kita redha pada qada dan qadar? Qada dan qadar ni ketentuan daripada Allah. Kita redha. Orang tu dah ditakdirkan kaya, itu daripada Allah. Kalau kita benci kekayaan itu, kita benci ketentuan daripada Allah. Bayangkan macam mana kita benci kepada qada dan qadar. Kita disuruh beriman kepada qada dan qadar. Rupa-rupa sekarang ni bila kita dengki, kita benci kepada qada dan qadar. Bayangkan benci pada qada dan qadar, itu kalimah yang besar tu. Tu bahaya. Jadi sebab tugas kita yang pertamanya nak buang dengki tadi ialah kita hendaklah menyuburkan perasaan redha kepada qada dan qadar. Dan yang kedua, dia banyaklah dia punya list dia tu, macam mana nak buang sifat dengki ni. Saya sebut dua je. Yang kedua, suburkan perasaan syukur kepada Allah SWT. Syukur ni apa? Apa yang ada daripada Allah kita kena terima dan kita kena bersyukur. Bila ada perasaan bersyukur tu, ini ketentuan daripada Allah. Dia sama juga dengan pertama, tapi dia lebih spesifik sikit, iaitulah kepada syukur. Alhamdulillah aku dapat makan nasi hari ni, aku dapatlah makan hari ni, orang lain mungkin tak dapat lah. Bandingkan dengan orang lain yang kurang bernasib baik. Jadi sebab tu perkara kedua kena adalah syukur. Bila ada syukur, Alhamdulillah Tuhan bagi, Alhamdulillah Tuhan bagi kat aku macam ni. Maka bila kita sebut Alhamdulillah syukur tadi, dia akan menghilangkan perasaan dengki.
Buat apa nak dengkinya? Tuhan dah bagi kat kita, walaupun sikit banyak, itu soal Allah, itu terpulang pada Allah, itu ketentuan daripada Allah, itu tertakluk pada iradat Allah, tertakluk kepada kadar Allah. Itu keduanya. Saya rasa setakat tu je. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wafiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Coba tutup.